Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel di Dewan Rakyat. Sebentar tadi ahli parlimen Gerik daripada Parti Bersatu cakap rakyat hari ini merana sebelum mengajukan soalan kepada Datuk Seri Muhammad Sabu. Inilah sahabat semua, kita boleh nampak provokasi, tuduhan, ya, rakyat susah, rakyat merana. Benarkah dakwaan itu? Sahabat semua, benarkah dakwaan daripada ahli parlimen Bersatu ini mengatakan bahwa rakyat hari ini hidup merana, sengsara, ya, dan sebagainya? Bagi apa yang saya lihat, pengamatan saya sendiri, rakyat hari ini tidaklah sebegitu susah ketika kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Ya, pada satu ketika rakyat dikurung, tidak boleh keluar cari makan, hilang punca pendapatan, dibuang daripada pekerjaan dan sebagainya. Mana yang lebih merana sahabat semua? Ketika itu, ketika kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional, ataupun hari ini yang kita lihat keadaan ekonomi kita semakin membaik, ya. GDN kita meningkat 5.9 pada suku pertama, suku kedua, ya, ketimbang tahun lalu, ya, tinggi nilai ringgit kita yang mengukuh. Tapi hari ini tidak habis-habis dengan membina persepsi kononnya rakyat merana, dan yang sebenarnya yang merana itu bagi pandangan saya adalah geng-geng ahli-ahli parlimen daripada PAS ini, tidak boleh sakau dan sebagainya, walaun-walauntit dan sebagainya. Itu pandangan saya. Jadi apapun sahabat semua, Mat Sabu tetap ya dengan cara profesionalnya menjawab soalan yang diajukan, tidak termakan ya dengan provokasi yang dibuat oleh ahli parlimen daripada Parti Bersatu ini. Jadi mari kita bersama-sama untuk menonton video ini. Terima kasih. Majlis ke soalan yang ketujuh memsilakan Tuan Fatul Huzir bin Ayub yang berhormat Gerik. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jangan dibiar rakyat meratap. Keputusan jelas, biar menyuluh. Mohon Menteri segera jawab. Soalan saya nombor 7. Silakan Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan komited dalam memastikan bekalan sumber makanan negara terjamin dan mempunyai simpanan yang cukup agar tahap keterjaminan makanan dalam negara kekal stabil. Berdasarkan kadar sara diri 2023, komoditi agro makanan asas terpilih yang melebihi 90% SSR adalah komoditi ayam, telur dan beberapa jenis sayuran dan juga ikan. Bagi komoditi terpilih yang mempunyai SSR yang lebih rendah, antaranya rancangan segera yang dilaksanakan adalah dengan mempelbagai sumber import bagi mengurangkan kebergantungan terhadap negara tertentu saja. Sebab soalan ini bila kita hadapi masalah emergency, peperangan, geopolitik dan sebagainya. Sebagai contoh, negara sumber bagi bekalan daging telah diperluaskan kepada 9 negara. India, Australia, Brazil, New Zealand, Pakistan, Jepun, Korea, Argentina dan Afrika Selatan. Manakala bagi memenuhi keperluan bekalan beras, negara sumber yang telah dikenal pasti ialah Thailand, Vietnam, India, Pakistan dan Myanmar. Sehingga Oktober 2024, jumlah keseluruhan stok beras termasuk stockpile 1.1 juta tan metrik mencukupi untuk 5.6 bulan. Selain itu, KPKM giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan ketersediaan dan kecukupan bekalan makanan khusus untuk komoditi terpilih. Di antaranya, kita cuba pergi kepada, di antaranya, ini kalau segera, dia bergantung pada import, kena jangka pendek, jangka panjang kepada smart farming dalam padi. Tapi ianya agak slow perkembangannya karena penanam padi masih secara tradisi nak mengusahakan
hak milik mereka dan lambat untuk mencantumkan dan membuat skala besar. Memperkasakan industri lembu, pedaging, ruminan ini memang ia mengambil masa. Karena masalah ini masalah yang telah berpanjangan begitu lama. Keluaran ruminan kita masih di bawah 20% sejak merdeka hingga sekarang. Oleh itu nak menaikkannya dengan segera itu, dia satu insentif baru mesti diperkenalkan. Industri tenusu, alhamdulillah kita berada di tahap yang agak lega. Kita berada di tahap 60% jika berlaku apa-apa emergency, ialah tidak begitu sukar untuk memenuhi kehendak pengguna. Gitu kerjasama ini akan kita teruskan dan bila disebut di sini bila berlaku emergency, jangka panjang dan jangka pendek diteruskan. Kita tahu tadi soalan daripada Padang Truk tadi. Memang kalau kita lihat dalam bidang pertanian ini, anak-anak muda agak kurang turun kerana kita tahu ianya pendapatannya lambat. Kalau cepat mereka suka pergi ke membawa Grab karena itu pendapatannya cepat. Galakkan perlu diberi dari masa ke semasa untuk kita memenuhi keperluan keterjaminan makanan ini. Sebab itu kita lihat bahawa bila emergency ini setakat ini insya-Allah kita jamin makanan ada karena hubungan kita dengan negara-negara pembekal itu sentiasa baik dan sentiasa memenuhi kehendak kita bila kita perlukan. Terima kasih. Yang Berhormat Greg, soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dan untuk soalan tambahan, Greg ingin bertanya, apakah kementerian punya perancangan bagi menyokong pengeluaran besar-besaran bagi tanaman ganti? Tanaman ganti maksud saya, tanaman ganti kepada beras yang menjadi sumber utama karbohidrat negara. Dan jika ada, apakah cadangan tanaman ganti tersebut? Padi humor ke, ubi kayu ke apa kan? Dan supaya kita ni tidak bergantung hanya 100% pada beras. Silakan Yang Berhormat Menteri. Makanan ruji negara kita ini masih lagi beras. Sebab itu kita lihat bila berlaku ketidakkecukupan daging, dia tidak begitu dibising oleh rakyat kerana dia ada alternatif bagi makan ikan atau ayam atau telur atau barang makanan yang lain. Tapi beras tak boleh. Sebab itu masalah beras ini masalah yang serius. Bukan sekarang daripada dulunya sehingga LPN diganti dengan Bernas. Bernas tak apa pula akan diganti masa akan datang. Artinya dia adalah satu serius kerana di Malaysia ini penduduknya makan beras dan yang datang bekerja di sini antara 2 hingga 3 juta juga makan beras. Sebab itu kita kena tumpu walaupun ianya lambat, tapi kita kena usaha untuk cukupkan beras. Makanan alternatif memang jagung dan sebagainya tidak sampai kehendak rakyat dari segi nak makan beras itu. Sebab itu beras ini adalah perkara tumpu dan sekarang ini di samping kita usaha smart SBB dan sebagainya, datang bencana dan sebagainya, kita tak boleh berputus asa. Sarawak misalnya sekarang menawarkan untuk menjadikan jelapang padi yang kedua. Dengan peruntukan awal diberi 500 juta. Ini kena pergantungan di sebelah Semenanjung ini dalam jangka panjang tidak dapat mencukupi. Sebab itu kita kena troka di Sarawak dan juga Sabah. Ini yang kita harap dalam RMK akan datang kena tumpu. Sebab beras ini tetap jadi makanan ruji rakyat Malaysia. Walaupun dia cuba makan roti canai 2 biji, mi goreng sepinggan. Tapi dia tidak makan nasi juga. Baru dia rasa makan pada hari itu. Ini nak ubahkan pemakanan kepada rakyat Malaysia ini memang buat masa sekarang ianya slow dan perlahan.
Pergantungan masih kepada beras. Terima kasih. Berikutnya saya mempersilakan Ketua Backbenchers Yang Berhormat Paya Besar. Terima kasih Datuk Timbalan Petua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kat sini Yang Berhormat. Saya meneliti ucapan atau jawapan daripada Yang Berhormat Menteri sebentar tadi berkaitan keterjaminan makanan. Yang Berhormat Menteri, kita ni bincang isu sekuriti makanan ni dah lama. Bagaimana peranan GLC dan GLIC dalam menangani isu ini? Yang pertama. Yang kedua, Yang Berhormat Menteri sebut pasal teknologi. Tetapi Belanjawan 205 Yang Amat Berhormat Tan pun nyatakan pelbagai inisiatif untuk menarik anak muda dalam bidang pertanian. Tetapi yang merenyahnya adalah tindakan pengoperasian pelaksanaan dasar tersebut yang menyebabkan kadang-kadang ia menjadi red tape. Bagaimana kerajaan nak mengatasi perkara ini supaya industri makanan ini diterajui oleh anak muda? Terima kasih, Datuk. Silakan Yang Berhormat Menteri. Memang dalam maha baru-baru ini, kita lihat sambutan rakyat kepada hal sekuriti makanan ini nampak jelas. Jualan yang paling tinggi ialah anak benih dan anak ayam. Pengarah Pertanian KPKM mengatakan jumlah anak benih yang dibeli masa maha baru-baru ini kalau nak ditanam perlu lebih kurang 800 ekar. Artinya minat kepada pertanian itu mula tumbuh. Tapi yang saya sebut tadi, pertanian dia hasilnya lambat. Macam durian. Nak dapat hasil tunggu 6-7 tahun. Tapi bila durian itu dipasarkan di peringkat antarabangsa, maaflah kita sebut di sini, yang menjadi jutawan segera kebanyakannya daripada kaum Tionghoa. Karena mereka sanggup invest, sanggup menunggu, sanggup bekerja walaupun mereka tidak dapat hasil sebelum 6 tahun atau 7 tahun. Kebanyakan kita ni nak hasil segera. Bila hasil segera, maka mereka pergilah kerja yang boleh dapat bantuan segera ataupun keuntungan segera. Di antara kawasan ladang durian yang paling banyak dibuka oleh pengusaha-pengusaha daripada kalangan rakyat Malaysia kaum Tionghoa ini ialah di Kelantan, di Gua Musang dan juga di Lojing. Dan mereka sekarang mengecapi hasil yang begitu hebat sekali. Ketekunan inilah mengambil masa jangka panjang ini nak dapat hasil, perlu diberi semangat. Memang sudah ada anak-anak muda yang terlibat dalam perikanan dengan mempunyai lebih daripada 100-200 kolam sekarang ini. Dan kita jadikan orang seperti ini sebagai model kepada anak-anak muda yang lain. Dan memang saya yakin dalam bidang pertanian ini, bila dia dah dapat hasil, dia sustainable. Tapi sebelum sampai hasil itu, dia kena bersabar. Inilah yang ketekunan ini kita lihat ada kepada orang tertentu. Jadi kita kebanyakannya, anak muda kita nak pada hasil segera, maka kurang mencebur diri dalam bidang pertanian ini. Tapi sekarang sudah ada, sebab pertanian sudah jadi satu industri pendapatan kepada diri sendiri, kepada masyarakat dan kepada negara. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan. Terbaik sahabat semua, itu dia jawapan padu daripada Datuk Seri Muhammad Sabu ya. Itu yang saya katakan, provokasi dan politik, permainan politik dalam parlimen dimainkan oleh ahli parlimen PAS ini dan Bersatu ini memang tidak memberi kesan ya kepada individu seperti Datuk Seri Muhammad Sabu yang terus memberikan fokus ya kepada soalan-soalan yang kemukakan dan memberikan jawapan dan bukti-bukti bagaimana apa yang sedang dilakukan dalam Kementerian Pertanian dan Ketajaman Makanan ini sedang ataupun berada pada landasan yang tepat untuk menjamin ke makanan yang ada, sekuriti makanan ya yang ada dalam negara kita. Tahniah kita ucapkan kepada Datuk Seri Muhammad Sabu. Jadi sahabat semua, sekiranya anda memberikan sebarang komen pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan.
Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nepot Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.